الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, para hadirin sidang Jumaat yang dikasihi lagi rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi dipertemukan dalam kesempatan yang sangat mulia. Kita berada pada hari Jumaat, hari Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah merahmati dan juga mengasihi kita terhadap apa sahaja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada satu surah yang dipanggil dengan nama dia ialah surah Al-Hujurat. Cantik tuan-tuan kalau kita boleh baca dan kita amati dari segi terjemahan dan juga tafsirannya, kerana surah Al-Hujurat ini menceritakan kepada kita beberapa peristiwa-peristiwa, beberapa adab-adab yang kita sebagai seorang yang beriman ni, insya-Allah mudah-mudahannya tuan-tuan, bagaimana untuk kita melaksanakan hubungan yang baik kita dengan Allah. Kerana kehidupan kita yang Allah pinjamkan sementara ni tuan-tuan, kita ada dua keadaan, dua hubungan, iaitu kita perlu memelihara dan juga menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga kita juga kena menjaga dan juga memelihara adabnya hubungan kita dengan manusia. Maka tuan-tuan, surah Al-Hujurat ni sangat cantik untuk kita bincangkan. Jadi saya nak ambil kesempatan yang lebih kurang sebelum kita masuk waktu Jumaat ini, untuk sama kalau boleh sempat tuan-tuan, 2-3 ayat pun cantik dah. Baik, saya mulakan tuan-tuan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Baik, Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului, yakni melakukan suatu perkara sebelum mendapat kebenaran Allah dan juga Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni tuan-tuan, Allah pesankan kepada kita, Allah berikan ingatan kepada kita apa saja perkara yang kita nak lakukan di atas muka bumi Allah ini, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara tuan-tuan, semuanya mesti memenuhi tuntutan, aturan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan diperincikan dan juga yang dilakukan, yang sabdakan oleh junjungan besar kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja perkara. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita, daripada kita nak masuk bilik air kan, kita ambil tempat yang paling jijik, tempat yang paling kotor. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak buang najis kita, minta maaf sebut tuan-tuan. Pun ada di sana tuan, ada adab dia. Masuk kaki kiri, dengan adanya doa, keluar tandas tuan-tuan, keluar dengan kaki kanan kan? Bahkan tuan-tuan sekalian, dalam apa saja perkara ketika mana kita nak memilih kan, dalam daripada sekecil-kecil perkara berkaitan tentang soal jodoh,
sampailah tentang rusak-rusak yang besar, kan? Tuan-tuan, kita ada solat, kita ada doa kita, ada hajat kita, kita ada nama tuan-tuan solat hajat. Siapa nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak memilih benda yang baik, tuan-tuan. Baiklah kau semuanya. Kita namakan solat istikharah. Nak meletakkan apa? Nak meletakkan apa saja perkara yang kita lakukan di atas muka bumi Allah, tuan-tuan, ada kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan kita bincang hari ini tentang apa kita nak lakukan, benda yang kecil. Benda yang kecil, benda yang baik, dan kita nak berurusan benda baik itu kita laksanakan, kita konsisten, kita istiqamah, tuan-tuan. Maka dia bertolak tentang apa, tuan-tuan? Bertolak tentang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbincang tentang keberkatan, tuan-tuan, apa yang ulama bincang, apa yang ulama sebut ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan. Nak bertambah kebaikan mesti ada dorongan, ada keinginan, ada kemahuan. Kan? Dan sudah tentu, tuan-tuan, keinginan, kemahuan, dan juga ini bertolak tentang hidayah daripada Allah. Benda yang baik bukan setakat hari ini, waktu ini je kita nak buat, kita nak berterusan. Maka tuan-tuan memerlukan petunjuk, hidayah, dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, kita sebutkan ilah apa dia, kita nak keberkatan. Sebab tu apa-apa perkara sekurang-kurangnya, tuan-tuan, nak minum air kita baca bismillah, nak naik kenderaan pun kita baca bismillah, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya setiap apa kita lakukan ni, tuan-tuan, ialah benda yang sifat dia ialah ada keberkatan. Sebab tu ada perkara dunia yang nampaknya dunia, apa dia? Kerja, bawa kereta, tuan-tuan, ialah urusan dunia kita. Makan minum kita ialah urusan dunia kita. Berniaga untuk apa? Untuk kita mencari nafkah, untuk urusan dunia kita. Sebenarnya dunia yang, tuan-tuan, disebutkan ad-dunya mazratul akhirah. Kalau kita faham tentang apa yang Nabi sebut ad-dunya mazratul akhirah, barulah kita akan tahu, kita akan faham bahawasanya tidak ada apa saja perkara yang dunia ini, walaupun sifat ialah dunia, sifat ialah adat, boleh bertukar kepada menjadi dia sebagai satu ibadat. Dengan apa, tuan-tuan? Dengan menjadikan ia, dengan kita niatkan dengan kerana Allah, kita baca bismillah, kita niatkan dengan ikhlas, kita jujur dan juga amanah. Tuan-tuan, maka barulah kita akan merasakan ibadah ni bukan semata-mata apa dia, bukan semata-mata hanya berapa kali ejah ni bukan semata-mata, hadirin sekalian, bukan semata-mata apa dia, bukan semata-mata hanya puasa, bukan semata-mata hanya sembahyang, bukan semata-mata hanya membaca Al-Quran. Jadi hadirin sekalian, kita sebutkan ialah kesimpulan dia apa kita sebutkan pada ayat pertama ini, tuan-tuan. Allah ajak kita, Allah bagi ingatan pada kita, apa-apa saja perkara kita lakukan, mestilah kita mencari keridaan Allah. Ini orang hidup, tuan-tuan. Buat satu benda, kejap lagi aku buat benda ni, orang suka ke tidak? Orang nak tak bersama dengan aku? Orang suka tak dengan aku? Aku akan ada pengaruh ke tidak kalau aku buat perkara yang macam ni? Kadang-kadang, tuan-tuan, kita letakkan keridaan Allah, tuan-tuan, nombor 2, nombor 3. Betul lah, ustaz, apa ni, tuan-tuan, orang kata ustaz, kalau nak hidup ni kita kena kena ambil pengalaman, kena tanya orang yang lebih makan garam dulu daripada kita. Betul, tuan-tuan, yang betulnya betul, alhamdulillah pengalamannya, kan? Tapi tuan-tuan sekalian, ialah apabila bertembung antara adat dan juga ibadat, antara suruhan dengan tegahan Allah, maka kita dahulukan sudah tentu suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis sekalian, kemudian ayat yang kedua Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Baik, apa maksud dia, tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat Quran, tuan-tuan, kebanyakannya ada dua je, ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhallazina amanu, memang Allah fokuskan spesifik kepada siapa? Kepada Pak Long, kepada Pak Ngah kita lah, tuan-tuan, orang Melayu Islam kita. Kalau ya ayyuhan nas, tuan-tuan, untuk semua. Orang Cina pun termasuk, orang India pun termasuk. Tetapi kalau dua ayat ini, kita Allah fokuskan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah bagi ingatan kepada kita? Ialah la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi.
Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengan dia, sebagaimana setengah kamu menjaringkan suara dia semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu hapus pahalanya sedang kamu tidak menyadarinya. Tuan-tuan, ini direct Allah bagi ingatan yang keras kepada kita. Tadinya adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi, dan yang kedua tuan-tuan, adab fokus spesifik kepada adab kita dengan Nabi, iaitu tuan-tuan, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu dengan Nabi. Ustaz, Nabi dah lama dah tak ada, macam mana nak kira angkat suara dengan Nabi? Bertemu Nabi pun belum lagi, wajah Nabi pun tak kenal. Tuan-tuan, dibincangkan oleh ahli ulama, maksudnya apa dia? Ketika mana kita mendengar hadis-hadis Nabi, ketika mana tuan-tuan dibacakan, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dikisahkan cerita-cerita tentang sirah Nabi, maka tuan-tuan, kita kena ada penghormatan. Macam mana? Ketika mana disebut nama Nabi, tuan-tuan, apakah sikap kita? Apakah yang kita lakukan? Adakah semakin kita berdekah-dekah gelak ketawa? Adakah kita hormat dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Apabila kita mendengar di dalam televisyen, radio sebagai tuan-tuan, dibacakan nama Nabi, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hormat tuan-tuan. Ini maksud dia. Ni setengah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada setengah manusia, orang kita bila dengar azan, kan, Allahu akbar, Allahu akbar, kan, asyhadu an la ilaha illallah, kan disebut nama Allah, kan, disebut juga nama Nabi kita, kan, aku naik saksi bahawa jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, kalau yang bersimbang tuan-tuan tepuk meja, seronok bukan sebab dengar azan, seronok tuan-tuan sebab ketawa, tengok komedi tuan-tuan. Allahu akbar. Dengar azan tukar channel lain, Allahu akbar tuan-tuan. Jadi mesti ada adab, kerana tuan-tuan, kerana sebab nuzul, sebab turunnya ayat yang kedua tuan-tuan, satu hari ada Arab Badawi daripada Bani Tamim, kan, yang mana dia masuk masjid, dia panggil Nabi, dia panggil Muhammad, ya Muhammad, menjerit tuan-tuan. Padahal Nabi Muhammad ada dia depan dia boleh tengok. Ya Muhammad, tak ada adab. Kita tuan-tuan kalau jumpa orang besar, itu kan, tambah musim pilihan raya tuan-tuan, tak panggil YP, silap bulan tuan-tuan, dia buat tak tahu je, kan. Kena, sebab orang kita ada gelaran, kalau tak tahu pun tuan-tuan tak boleh panggil nama dia. Panturan encik, tuan, puan, makcik, pakcik, pak long, datuk, tun sebagainya, itu adabnya. Ni tuan-tuan, apatah lagi adab yang paling kita kena jaga. Orang Arab Badawi terus panggil Muhammad, dia panggil ya Muhammad ukhruj ilana, wahai Muhammad tu keluar jumpa kami, sedangkan Nabi tu pun surah Allah. Nabi ni Nabi, Nabi ni ialah Rasulullah. Maka tuan-tuan, kerana itu turun yang ayat begini. Maka hadirin yang dirahmati, lagi dikasih, lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sesiapa yang dia tak jaga adab dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, Allah SWT nyatakan bahawasanya jaga-jaga, kan, kita tak kisah dengan Nabi, tanya sunnah Nabi, tuan-tuan garu kepala, kan, merenah-renah meremeh-remehkan sunnah Nabi. Maka tuan-tuan, jaga-jaga Allah bagi ingatan kepada kita, kan, antahbata a'malakum, kalau sekiranya kamu tidak mahu bahawasanya amal-amal kamu ni ditolak, kan, maka tolong jaga adab kamu. Kadang-kadang kamu merendahkan, kamu tak jaga adab kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadikan kamu tak sedar, akhirnya amalan kamu jadi sia-sia. Allahu akbar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi dikasih Allah sekalian. Baik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika mana kita membaca Quran pun kita kena ada adab dia. Tuan-tuan kan, bahkan kalau disebutkan, ialah ulama sebut bagaimana ketika mana kita nak kita membaca Quran, kita ataupun kita berada bersama dengan orang membaca Quran, kita tak boleh bergelak ketawa, kan. Bahkan disebut kata Al-Quran itu sendiri tuan-tuan, bila kita baca, kita tak boleh letak macam surat khabar, letak atas lantai, kena letak tempat paling tinggi, kan. Kita dah, orang sebut macam mana, ustaz, saya dengar radio, dibacakan Al-Quran sebelum masuk waktu dan selepas masuk waktu, kan.
Saya ada urusan yang perlu saya stop enjin kereta kena keluar. Maka tuan-tuan disebutkan bukan boleh tekan button on off macam tu je. Kena volume tu kena turun satu-satu baru tekan. Tengah baca Quran tuan-tuan. Kita tengah dengar Quran. Adakah kita terus nak volume kan terus kosong tekan tu sedangkan baca Quran? Adabnya disebutkan ialah bahkan ulama sebut ialah kena kita slowkan kita punya volume radio kita kan, kemudian baru kita tekan. Kan. Al-Quran tutup tentang mushaf kita letak tempat tinggi. Itu adab kita. Allahu akbar tuan-tuan, kan? Baik, hadirin sekalian, kenapa kita perlu jaga adab kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang yang merendahkan suara semasa berada di sisi Rasulullah, kan? Orang yang jaga suara dia, merendahkan suara dia, ada adab dia, kan? Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Mereka lah orang-orang yang telah dibersihkan Allah akan hati mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kita bincangkan tentang soal bertakwa, kan? Kita betul-betul tak lama dah nak masuk bulan puasa ni, hujung bulan 3, la'allakum tattaqun. Kan? Dalam ayat 1000 dinar tentang wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, semua bincang bab takwa. Maka nak tahu kita sekarang macam mana keadaan kita, orang yang layak untuk mendapat ataupun adakah kita ini menjadi orang yang bertakwa, tuan-tuan, ialah bagaimana kita sikap kita dengan Rasulullah, adab kita dengan Rasulullah. Maka orang yang disebutkan oleh Allah, orang yang jaga adab dia, merendahkan suara dia ketika mana bersama dengan Rasulullah, ketika mana dibacakan disebut selawat Nabi, dibacakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang telah dibersihkan hati mereka. Orang ni orang yang hati dia terang, hati dia baik, hati dia bersih. Kan? Untuk apa? Untuk jadi orang bertakwa. Tak boleh tuan-tuan buat maksiat nak jadi orang bertakwa. Orang yang nak buat maksiat tak dapat ciri orang bertakwa. Orang yang bersih hati dia, orang yang bersih hati dia, orang yang jaga adab dengan Rasulullah, rendahkan suara dengan Rasulullah, ini tuan-tuan dia akan dapat medalnya ialah apa? Ialah orang yang bertakwa. Maka tuan-tuan, orang yang bertakwa ini kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa ajrun azim, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, kita kenapa duk sibuk sangat jadi orang bertakwa ni? Kan? Ingat kamu saja nak jadi orang baik. Saya nak jadi orang bertakwa sebab apa? Saya dapat keampunan Allah. Saya tak tahu dosa saya banyak mana. Saya tak tahu kesalahan yang saya lakukan ni, saya adakah diampunkan oleh Allah ke tidak. Tapi saya jadi orang bertakwa, saya nak dapat keampunan daripada Allah dan juga pahala yang besar. Sebab itulah hadirin sekalian, kan, bila bincang tentang soal kita buat satu benda, kan, Ustaz, kita nak cari redha Allah ke nak dapat pahala? Kadang-kadang tuan-tuan benda ni tak hidup fikir sangat pun kadang-kadang, tapi orang tanya mana lagi utama, nak cari keredaan Allah buat secara ikhlas ataupun nak semata-mata nak dapat pahala? Betul belaka tuan-tuan. Kalau orang, Ustaz, saya nak sembahyang sebab apa? Sebab saya nak dapat pahala banyak. Saya bersedekah, Ustaz, sebab apa? Sebab dapat pahala banyak. Dengan orang, Ustaz, saya ni tak nak pahala, saya dapat keredaan Allah. Betul belaka. Sebab apa? Orang yang buat satu benda kerana Allah, nak keredaan Allah, sudah tentu dapat pahala, kan? Orang yang nak dapat pahala, dia sebut asyik nak sebut pahala, tak sebut pun nak cari keredaan Allah, maka tuan-tuan, dia nak dapat pahala Allah, maka dalam keadaan sama sudah tentu dia akan buat seperti mana yang Allah perintahkan. Maknanya betul belaka. Kan, 5 kali 2 kali 5 tu boleh belaka, tak salah pun. Dan tak salah kalau orang sebut saya nak buat benda ni, Ustaz, saya nak masuk syurga. Jarang sangat dia sebut saya nak dapat keredaan Allah. Boleh belaka. Sebab apa? Nak masuk syurga mesti dapat keredaan Allah. Dan orang nak masuk syurga, dia dapat keredaan Allah dan dia kena dapat pahala. Betul belaka, tak salah pun. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya nak pastikan juga tuan-tuan, kita sebutkan saya nak ambil ayat ke-6, kita langkau sikit ayat yang seterusnya. Ni tuan-tuan, ini tadi ayat adab kita dengan Allah. Seterusnya kita bincangkan juga ialah adab kita dengan Nabi.
Maka ini tuan-tuan, ayat yang ke-6 ini sampai disebutkan ayat yang ke-8 ni tuan-tuan ialah adab sesama kita. Ni tuan-tuan ayat yang biasanya kita dah tahu dah. Apa yang Allah sebut tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, tengok tuan-tuan, Allah sayang kat kita, Allah kasih kat kita. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah guna perkataan ya, wahai. Maknanya satu panggilan yang sangat Allah nak kita ni betul-betul laksanakan, nak kita ni betul-betul sungguh. Allah sayang kat kita. Sebab tu seseorang tu kalau kita panggil anak kita, wahai anakku, maknanya kita dalam mood yang betul-betul, dalam keadaan mood yang betul-betul sayang, kasih. Orang panggil woi, datang sini jap. Tu kasar tuan-tuan. Kita panggil wahai ni, kalau istilah Melayu kita ni, nada yang sangat lembut, nada yang sangat mempunyai tata susila yang sangat terhormat. Maka Allah gunakan ya ayyuhallazina amanu ni, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau jika datang kepadamu seorang yang fasik, membawa satu berita. Apa dimaksudkan oleh agama kita masuk orang yang fasik ni tuan-tuan? Orang fasik ni memang jenis orang yang dia ni melakukan dosa dan berkekalan melakukan dosa, dan dia suka dan menunjukkan dia ni seorang yang berdosa dan tak rasa apa-apa dia melakukan benda yang dosa. Kita tuan-tuan bukan kata tak buat dosa, buat dosa belaka. Sebab apa? Kita tak sempurna tuan-tuan. Tapi nak cerita kat orang, saya tadi saya tak sembahyang subuh. Jagalah tuan-tuan, kita buat benda tak baik, nak cerita benda tak baik kita kat orang. Kita pernah ada salah silap kita, tapi dia rasa tak apa. Maka jenis orang yang dia melakukan dosa, berkekalan melakukan dosa, dengan apa? Dia cerita kat orang. Tapi kalau kita kata semua ni berdosa, maka semua ni fasik, tak betul juga. Kenapa? Kerana dia tentu sekalian dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan dia betul dia berdosa, tapi dia beristighfar dan dia tak menunjuk dan rasa hebat dengan dosa yang dilakukan. Maka kita tak boleh hukum orang tu fasik. Tapi kalau sekiranya memang dia ni suka melakukan dosa, kan, saya ni alhamdulillah kan, tak tutup aurat, kan, tapi saya buat benda yang baik, kan, saya rasa seru tak sampai lagi untuk saya pakai tudung, saya tutup aurat. Saya rasa seronok saya ambil riba, saya buat rasuah ni, kaya cepat. Jadi kalau memang dibuat satu pengakuan, kan, maka tuan-tuan, maka orang yang dia rasa benda dia tahu benda tu dosa dan dia buat perkara dengan dosa, maka tuan-tuan, ini kita boleh katakan ialah orang yang kita tak boleh jadikan dia sebagai orang yang katakan tuan-tuan ialah orang yang kata apa, yang kita sebutkan ialah orang yang jelas akan fasik dia. Seronok dengan dosa. Tuan-tuan, kita ni buat dosa ialah salah silap kita atas sebab ketidaksempurnaan kita. Maka tuan-tuan, di sebalik kita dosa kita, kelemahan kita, kita akan ada sikit apa tuan-tuan, penyesalan. Kenapa ni aku buat macam ni, tak betul sungguh. Kita akan apa tuan-tuan, astaghfirullahalazim, kan? Sebab apa? Sebab kita buat tadi kesalahan kita atas ketidakmampuan kita. Baik, apa yang Allah sebut tuan-tuan, kalau datang orang fasik ni, kita dah bincang sikit apakah maksud fasik tuan-tuan. Apa dia bawa satu berita. Dia ni cara dia tuan-tuan pakai seluar pendek, kan, pakai seluar pendek tuan-tuan, kan, yang jelas akan kefasikan dia, dan dia menunjukkan dia ni suka buat benda yang tidak baik. Dia buat satu berita, kan. Maka tuan-tuan, apa stand kita ataupun apa yang Allah suruh tuan-tuan, inilah tuan-tuan yang kita kena pegang. Fatabayyanu, kan, fatabayyanu, kita kena selidik, kena bertanya, kena cari sumber yang betul, kan, kena bertanya kepada pihak-pihak yang berautoriti. Sebab tu kaedah yang lain Allah nyatakan dalam Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, maka bertanyalah kamu. Ini satu suruhan Allah. Fasalu, maka bertanyalah. Allah datang dalam fi'il amar. Maka fi'il amar dan Quran itu membawa kepada maksud, ada yang bawa pada perintah, hukum dan harus. Contohnya tuan-tuan, kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu.
Ada yang bawa kepada perkataan tuan-tuan yang disebutkan fi'il amr bawa kepada yang wajib. Fas'alu, maka rujuklah kamu, ni bertanyalah kamu, fas'alu ahla zikri, pada orang yang ada kemahiran, orang yang ada kepakaran terhadap perkara yang kamu tak tahu. Ini fatabayanu, antara kaedah ya tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, orang seronok kerana dibawa satu, orang sebut hari ini tuan-tuan, istilah naratif, persepsi yang tak betul, yang tak tahu hujung pangkal dia, kerana disebut setiap hari kan, orang like, orang suka, orang share, ramai pula views, maka dikatakan benda itu ialah benda yang sahih, benda yang betul. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita orang masjid, orang yang berilmu, orang beriman, tolong cari. Sebab tu hashtag tu kan, tak pasti jangan kongsi. Tak pasti tuan-tuan jangan kongsi. Kita ambil stand, orang panggil apa, tawakuf, maknanya kita ya pun tidak, tidak pun tidak. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita terima satu berita yang tak tahu hujung pangkal dia, kita jadi orang yang pertama, kita nak jadi hero, kita nak jadi juara. Sebab tu kalau berkaitan dengan soal agama tuan-tuan, kita bertanyalah kepada mungkin ustaz-ustaz kita PM tepi tuan-tuan, ustaz betul ke hadis ni, betul ke dalam agama kita kena buat macam ni, kena buat ni, kena jangan, tak boleh macam ni, baru betul tuan-tuan. Kan kita pakai kereta tuan-tuan, kan, gear satu payah nak masuk tuan-tuan, kan. Kita tanya orang yang bukan pomen, mungkin dia akan kata apa, mungkin tuan-tuan dia akan kata awak kena tukar dah gearbox. Gear satu tu nampak berat sangat, padahal mungkin belum tentu lagi, boleh jadi tuan-tuan mungkin dia punya, orang kata apa, kabel dia problem. Kan kadang-kadang kaca saya tuan-tuan kan, kadang-kadang dia loose, dia mudah daripada P kepada R tu jadi loose. Kan tu kan, orang kata tu sudah harga gearbox. Kalau tanya kepada, bukan kepada pomen tuan-tuan, kadang tukar gearbox sudah 2,000 3,000 pula. Rupanya tukar kabel kadang 40-50 ringgit. Tengok, tanya kepada orang yang mungkin dia mungkin mengaji tak tinggi mana, tapi itu bidang dia. Macam juga tuan-tuan viral apa, isu tentang bab vaksin yang dulu kan masa kita PKP kan. Vaksin ni sumber yang haram. Kan, benda yang haram, sumber dari babi, khinzir. Habis tuan-tuan, orang tak ambil vaksin, padahal nak boleh ke vaksin ni dibeli dan diberikan semua orang Islam tuan-tuan, dibincang dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Kenapa kita tak ambil satu ketetapan pada pihak autoriti? Suka viral tuan-tuan. Kemudian viral lah ada video pasal vaksin Mak Teh daripada Kedah tuan-tuan, bincang bab ni. Orang yang tak ada kelakon, sebab tu disebut tuan-tuan, di antara tanda akhir zaman ialah orang yang tak ada kemahiran, orang yang tak berapa nak cerdik, cakap benda yang bukan bidang dia. Ini tanda akhir zaman tuan-tuan, jaga-jaga. Baik, hadirin sekalian, kenapa kita ni bawa dapat satu berita, kita kena sidik. Kenapa Allah sebut an tusibul qauman bi jahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin? Maka kalau kamu tak jaga-jaga bab ini, kamu akan boleh bawa satu keadaan yang boleh menimpakan satu kaum dengan perkara yang tak diingin disebabkan kejahilan kamu. Hadirin sekalian, sebab tu ada satu kisah yang menyatakan bahawasanya seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk kutip zakat, dia sebelum dia sampai tuan-tuan, dia bawa berita kepada Rasulullah SAW, puak kabilah tempat yang Rasulullah perintah pada saya ini, dia tak nak keluarkan zakat, dia dah disebutkan orang yang murtad. Maka tuan-tuan, dari kaedah Islam, orang yang keluar Islam kena diperangi. Maka Rasulullah perintahkan kepada Khalid bin Walid, pergi, tapi tolong selidik dulu. Bila pergi tuan-tuan, dihantar dia punya HB dia, rupanya bukannya mereka ni masih lagi dengar azan, masih lagi semayang. Rupanya berita yang disampaikan kepada Rasulullah tu benda yang tak betul. Mujurnya kerana Rasulullah pesan supaya tolong selidik dulu. Akhirnya tuan-tuan, mampu mengelakkan daripada adanya nyawa-nyawa yang tak berdosa tuan-tuan terbunuh. Sebab apa? Sikap yang kebijaksanaan Nabi perintahkan tolong selidik dulu. Kenapa? Kalau tak selidik, habis tuan-tuan, bunuh semua. Jadi tuan-tuan, fitnah yang ada hari ini kita kena jaga-jaga, tolong jangan kita mudah sangat dengan teknologi yang apa yang ada. Jadi tuan-tuan, itulah mungkin saya sempatkan kongsikan 2-3 ayat dalam surah Al-Hujurat, cerita kepada kita bagaimana untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita hari ini. Kita nak menjadi orang yang beriman, maka nak menjadi orang beriman pastinya ada beberapa ciri yang perlu kita laksanakan. Maka dia telah pun dikongsikan dalam surah Al-Hujurat sebagai satu ingatan daripada Allah buat kita, mudah-mudahan kita diampunkan dosa kita, diterima segala amalan kita, insya-Allah. Jadi kerana itu, sekadar itu, yang baik itu contoh daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu kelemahan kita. Hadza taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.